Akan mulakan dengan tindakan Task Force Operasi Pematuhan. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM semalam telah melakukan sebanyak 72,889 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,522 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 17,179 anggota. PDRM juga telah mengadakan 133 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan semalam memeriksa 225,345 kenderaan berbanding dengan 293,181 kenderaan pada hari sebelumnya. PDRM juga telah menahan dan mereman seramai 61 individu di atas kesalahan engkar PKPB. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 159 individu di atas pelbagai kesalahan, termasuk 28 kompaun di sekatan jalan raya. Justru, sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh rakyat supaya terus mematuhi SOP dan setiap peraturan yang ditetapkan. Pihak kerajaan amat memerlukan kerjasama daripada seluruh rakyat bagi kita sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan rakyat mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan. Mengenai op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 mereka telah melakukan sebanyak 7,740 operasi sanitasi yang merangkumi 132 zon. Sebanyak 11,252 premis telah disanitasi, termasuk 2,650 pusat perniagaan, 4,309 bangunan kerajaan, 1,584 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,357 tempat awam dan 352 pasaraya. Semalam, sebanyak 48 operasi sanitasi yang meliputi 38 zon di 12 buah negeri, antaranya Sabah 11 operasi, Johor, Sarawak dan Terengganu 6 operasi. Mengenai pusat kuarantin, sehingga 8 pagi 7 Jun, sebanyak 156 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 165 pada hari sebelumnya, yang mana 14,665 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 37 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan dikuarantin secara wajib. Sejak 3 April, seramai 50,873 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin secara wajib dan seramai 40,805 individu telah pun selesai menjalani kuarantin wajib dan dibenarkan pulang ke tanah air dan telah pun dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Kita akan menukar polisi tentang kuarantin wajib ini. Bermula pada 10 Jun 2020, rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara tidak lagi akan dikuarantin wajib di pusat-pusat kuarantin. Sejurus tibanya mereka di lapangan terbang, mereka akan menjalani swab test. Bagi mereka yang positif, mereka akan dihantar ke hospital untuk rawatan, manakala bagi mereka yang negatif, mereka dibenarkan pulang untuk menjalani
proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Home quarantine, ya, dibenarkan. Walau bagaimanapun, mereka wajib untuk memuat turun aplikasi MySejahtera. Dan mereka juga diwajibkan untuk memakai gelang tangan kuarantin ataupun wristband bagi memudahkan proses identifikasi. Jadi walaupun mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing untuk membuat kuarantin sendiri, tetapi mereka akan dipantau melalui MySejahtera, apps MySejahtera. Dan mereka juga tidak boleh keluar kerana dengan wristband yang ada di tangan masing-masing, mereka akan dapat dikenal pasti. Dan kerajaan akan mewartakan di dalam Akta 342 peraturannya, iaitu jika mereka engkar dengan peraturan yang dikeluarkan ini, maka mereka akan di-compound RM1,000 atau dihadapkan ke mahkamah. Dan jika dihadapkan ke mahkamah, mereka boleh dihukum denda dan juga dipenjara. Kita membuat perubahan ini berdasarkan dari segi data yang kita perolehi, jumlah yang pulang dari luar negara, rakyat kita yang pulang dari luar negara yang positif selepas 14 hari hanya di sekitar 1% saja, tidak banyak. Ya. Lebih-lebih lagi kita lihat hari ini negara-negara di dunia pun keadaan COVID-19 di negara-negara luar juga sudah pun terkawal dan lengkongan jangkitan telah pun melandai dan menurun. Jadi kalau satu ketika dulu seluruh negara di dunia dari segi COVID positifnya meningkat mendadak dan sebagainya, pada hari ini kita lihat sudah pun menurun. Tidak ada kebimbangan lagi dari segi positif COVID di kalangan rakyat kita. Lebih-lebih lagi setelah saya sebutkan tadi, setelah kita buat kuarantin, peratusannya amat rendah sekali. Jadi sebab itulah kita menukarkan polisi ini. Lebih-lebih lagi kerana ketika ini kita telah pun berjaya meningkatkan keupayaan untuk membuat ujian saringan COVID-19 di pintu-pintu masuk. Kalau dulu result dia pun lambat keluar kerana labnya agak kurang mencukupi dan sebagainya, sekarang ni semuanya sudah mencukupi dan kita mampu untuk test di pintu masuk dan mendapatkan result ataupun keputusannya dengan cepat sekali. Jadi saya berharap rakyat kita yang ingin pulang ke negara perlulah untuk memuat turun aplikasi MySejahtera. Jadi sebelum mereka sampai ke negara kita, mereka sudah pun ada apps MySejahtera di dalam telefon masing-masing. Mengenai barang keperluan asas, semalam Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis bekalan barangan di 931 premis perniagaan, termasuk 718 peringkat peruncit, 188 di peringkat pemborong dan 25 di peringkat pengilang. Daripada pemantauan mereka, dapatan daripada KPDN HEP adalah bekalan barangan keperluan mencukupi dan mampu menampung keperluan di dalam negara secara berterusan dan mudah diperolehi. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan juga memberikan jaminan bahawa bekalan makanan keperluan adalah mencukupi secara berterusan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak perlu bimbang jika ada cerita-cerita tentang tidak cukup bekalan makanan, kerana seperti yang disebutkan oleh kedua-dua kementerian ini,
jaminan mereka adalah barang makanan keperluan harian adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Kabinet HEP juga melakukan pemeriksaan khas di atas pematuhan SOP PKPB ini. Semalam mereka telah mengadakan 1,824 pemeriksaan. Dan mereka mendapati bahawa 1,689 premis telah pun mematuhi SOP yang telah ditetapkan, sebanyak 131 diberikan nasihat dan 4 premis lagi diberikan amaran di atas ketidakpatuhan SOP. Oleh itu, seperti biasa, saya ingin menggesa kepada semua pengusaha perniagaan, termasuklah orang ramai, supaya mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan ketika berbelanja. Saya ingin menyebutkan tentang skim rondaan sukarela di KRT, di kawasan rukun tetangga. Ya, dulu saya dah sebutkan ada pembentangan daripada pihak Kementerian Perpaduan Negara. Mereka juga telah membentangkan beserta dengan SOP. Jadi mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP bersetuju untuk membenarkan kawasan rukun tetangga ataupun KRT untuk menggerakkan skim rondaan sukarela ataupun SRS di zon hijau bermula 20 Jun 2020. Ini peringkat permulaan dan kita akan perluaskan kepada seluruh KRT di seluruh negara. Kebenaran awal ini, fasa pertama ini akan melibatkan 1,079 SRS di seluruh negara dan Kementerian Perpaduan Negara akan menyediakan peralatan seperti topeng muka, vest dan lampu picit untuk anggota rondaan SRS, dan setiap rondaan tidak melebihi 5 orang. Jadi SOP-nya disediakan dengan lengkap oleh Kementerian Perpaduan Negara. Dan Kementerian Perpaduan Negara akan berbincang dengan kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan PDRM untuk menyelaraskan aktiviti rondaan. Kalau kita lihat, KRT ini banyak di kawasan-kawasan perumahan, di bandar-bandar dan sebagainya. Jadi PBT, kerjasama dengan PBT amat diperlukan. Dan satu lagi ialah semua anggota SRS diwajibkan untuk mendaftar dan memuat turun aplikasi MySejahtera. Dan mereka perlu memuat turun apps MySejahtera bagi membolehkan penilaian kesihatan mereka. Jadi SOP yang disediakan oleh Kementerian Perpaduan Negara ini mesti dipatuhi. Kerana jika gagal, jika ada pelanggaran SOP, Kementerian Perpaduan Negara akan menarik balik kebenaran yang diberikan kepada KRT ini untuk meneruskan rondaan dan sebagainya. Saya juga ingin menyebut tentang pendaftaran perkahwinan bukan Islam. Dulu saya sebutkan 4 orang dibenarkan. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi. Kementerian Perpaduan Negara telah bermesyuarat bersama dengan MKN dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN berkenaan pendaftaran perkahwinan yang terjejas dan tertangguh dalam tempoh PKP. Mesyuarat khas telah memutuskan bahawa semua pendaftaran perkahwinan yang terjejas perlu diselesaikan sebelum 31 Julai 2020 supaya pendaftaran perkahwinan dapat dilakukan tanpa keperluan untuk permohonan baru dikemukakan dan mereka tidak perlu membayar fee sekali lagi. JPM akan menyediakan SOP urusan pendaftaran perkahwinan dan perceraian untuk penganut bukan Islam. JPN juga akan membenarkan pendaftaran perkahwinan berlangsung di 171 buah rumah ibadah yang telah pun diluluskan oleh Kementerian Perpaduan Negara sepanjang tempoh PKP. Jadi ada 171 saja yang rumah ibadat yang telah pun luluskan,
mereka nak daftar perkahwinan di rumah ibadat yang diluluskan saja. Bukan, dan mereka tidak dibenarkan untuk membuat upacara pendaftaran tersebut di rumah ibadat lain di luar daripada senarai yang dibenarkan. Inilah yang berlaku beberapa minggu lepas apabila berlaku upacara perkahwinan di rumah ibadat yang tidak disenaraikan di dalam senarai yang dibenarkan. Jadi itu saja untuk hari ini. Untuk besok lah, saya tahu ramai yang tanya tentang SOP sukan dan sebagainya. Jadi saya untuk itu besok saya akan umumkan tentang SOP sukan secara lebih detail, SOP yang lebih detail. Okey, itu saja. Terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Soalan saya, semalam sindiket dokumen palsu ujian saringan COVID-19 warga asing tumpas. Dan apakah langkah kerajaan untuk menangani masalah sedemikian agar tidak berulang lagi? Seperti mana yang kita sedia maklum, bagi mereka yang telah pun menjalani ujian saringan COVID ini, mereka akan dibekalkan surat untuk memastikan mereka ini telah pun menjalani ujian saringan COVID. Jadi, adakah kerajaan telah berbincang mungkin ada cara lain selain dokumen ataupun surat ini? Adakah identiti lain juga telah pun dikenal pasti? Terima kasih Datuk Seri. Ya. Kita dimaklumkan oleh PDRM dalam mesyuarat khas malam, iaitu hanya satu tangkapan dibuat, ya, bukan menyeluruh. Ya. Kalau kita buat wristband pun, mereka mungkin akan buat wristband juga. Jadi mereka akan yang terlibat dalam jenayah ni akan buat apa saja. Kat Penalan pun ada orang buat tiru dan sebagainya. Jadi apa pun kita tindakan kita buat, mereka akan buat seperti yang kita seperti yang ada. Jadi kita serahkan kepada pihak polis untuk mengambil tindakan seterusnya jika ada kes-kes seperti ini. Cuma yang menggalakkan mereka membuat penipuan adalah apabila ada pihak yang kalau katakan menjual sijil palsu, menjual surat palsu, dia keluarkan surat palsu yang mengatakan negatif COVID-19. Ada pelanggan mereka, tentulah ada perniagaan. Untuk menutup perniagaan mereka, jangan kita beli, jangan ada yang membeli surat palsu tersebut. Sebab yang pertamanya, ia je surat palsu. Dari segi positif atau negatif bukan mereka yang keluarkan, itu doktor. Tapi kalau mereka tulis negatif, tiba-tiba kita positif, yang menderita akhirnya adalah kita. Dia jual saja mungkin RM50 sekepit, dia dapat RM50, tapi kita, keadaan status kita sebenar kita tak tahu. Kalau kita betul-betul ada positif COVID tapi kita ada surat tersebut, kita menjangka kita negatif, tiba-tiba kita positif, apa akan jadi? Apa akan jadi kepada keluarga kita dan sebagainya. Dan yang kedua, risiko kedua, kalau kita menunjukkan surat yang palsu, ada kes baru kepada mereka, iaitu kes memalsukan ataupun kes menipu pula di kalangan mereka yang memegang sijil palsu tersebut. Jadi yang pentingnya adalah bukan penjual itu. Yang pentingnya adalah mereka yang membeli. Mereka inilah yang menggalakkan mereka menjual sijil palsu dan sebagainya. Jadi kesedaran diri itu sendiri yang penting. Jadi saya harap jangan terpedaya dengan perkara seperti ini, kerana akhirnya mereka juga mungkin akan ditangkap oleh pihak polis dan sebagainya. Terima kasih. Datuk Seri, jika ada syarikat mahu melakukan sanitasi syarikat secara rutin, adakah syarikat tersebut akan mendapat subsidi kerajaan ataupun potongan cukai? Setakat ini belum kita bincangkan lagi. InsyaAllah perkara ini saya akan bincang dalam mesyuarat, ya, kerana potongan cukai, subsidi dan sebagainya tentu saja daripada pihak Kementerian Kewangan. InsyaAllah kita akan bincangkan. Semalam Datuk Seri umumkan bahawa pasar terbuka, pasar pagi dan pasar malam serta bazaria sudah boleh beroperasi bermula 15 Jun ini dengan SOP yang ketat. Adakah kebenaran ini hanya di wilayah Persekutuan atau seluruh negara? Bila saya umumkan pembukaan dan juga kebenaran untuk pasar malam beroperasi, pasar pagi beroperasi, ianya terbuka untuk seluruh negara, bukan saja wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan semalam membentangkan dari segi SOP. Jadi, dan kita bersetuju untuk menerima SOP tersebut sebagai SOP tersebut dan juga tarikh yang dimohon, iaitu 15 Jun. Jadi apabila saya umumkan pasar malam, pasar pagi boleh dibuka
mulai 15 Jun bermakna ianya untuk pasar malam dan pasar pagi seluruh negara. Termasuklah yang berkaitan seperti car boot sale dan sebagainya boleh dimulakan operasinya mulai 15 Jun ini. Cuma SOP, kemungkinan SOP itu berbeza-beza mengikut PBT di seluruh negara. Mungkin dia PBT di tempat lain mungkin berbeza dengan SOP di bandar kecil mungkin berbeza dengan SOP di kota raya seperti Kuala Lumpur. Jadi mereka boleh mengubah suai mengikut kesesuaian PBT masing-masing. Tetapi 15 hari bulan mereka boleh memulakan. Datuk Seri, semalam Datuk Seri ada maklumkan bahawa kerajaan secara dasarnya bersetuju melonggarkan syarat untuk mendirikan solat jemaah dan Jumaat berasaskan kepada keluasan masjid khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Jadi adakah kelonggaran ini juga dibenarkan kepada warga asing memandangkan banyak kes positif COVID-19 di kalangan mereka? Okey. Bila sebut kajian membenarkan tu, membenarkan tertakluk kepada kebenaran keputusan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Seperti saya kata, negeri yang berraja adalah keputusan sultan masing-masing untuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Okey. Bila kita umumkan semalam, ianya tidak termasuk warga asing. Untuk solat jemaat atau jemaah yang dibenarkan ini hanyalah untuk warga negara Malaysia sahaja. Yang pertamanya mungkin isu COVID positif di kalangan warga asing lebih tinggi daripada negara kita. Yang keduanya tentu saja keutamaan kepada warga Malaysia. Kalau warga mereka berdatang memenuhi masjid sampai tak ada tempat pun untuk warga negara kita, tak boleh. Keutamaan adalah untuk warga negara Malaysia. Jadi setakat ini hanya untuk warga negara Malaysia dan tidak untuk warga negara asing. Okey. Okey, Datuk Seri, satu lagi soalan daripada saya mengenai yang warga rakyat di luar negara, rakyat Malaysia yang dari luar negara yang pulang. Okey, kalau warga negara yang balik ke Malaysia tu, time tunggu result swab test tu, diorang nak tinggal di mana? Sebab kalau kita lihat result tu bukan immediate. Jadi adakah mereka ni akan boleh maksudnya kawasan mana mereka boleh pergi? Adakah akan pergi ke untuk menunggu result tu? Okey. Untuk pengetahuan, RTK antigen test yang kita akan gunakan nanti, resultnya dapat dalam masa yang amat cepat. Jadi tidak perlu tunggu untuk tinggal di mana-mana. Tapi in case, kalau ada kes yang melibatkan, terpaksa tunggu 2 hari lah kata contoh untuk mendapat result. Dan kita terpaksa tempatkan mereka di pusat kuarantin jugalah sebelum result tu dapat. Sebab tu saya kata tadi, selepas dapat result mereka boleh balik. Apa yang kita buat hari ni, kita boleh dapat result dalam masa 1-2 jam saja boleh dapat. Jadi mereka tunggulah sebelum dapat result. Tapi in case ada masalah, tiba-tiba kena terpaksa tunggu 2 hari, dan mereka terpaksa juga di kuarantin di hotel sebelum result dikeluarkan. Untuk balik atau tidak mesti selepas result dikeluarkan. Yang dah ada sekarang lah, dah ada sekarang. Tapi insya-Allah mereka tak perlu masuk hotel kerana dijamin oleh Kementerian Kesihatan result akan dapat dalam waktu yang cepat. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.